أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran pada waktu malam, semasa mereka sujud mengerjakan sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari orang-orang yang soleh. Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak sekali-kali akan diingkari atau disekat dari mendapat pahalanya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah sedikit pun. Dan mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini, sekalipun untuk amal-amal yang baik, samalah seperti angin yang membawa udara yang amat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu membinasakannya. Dan ingatlah, Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, penafsiran kita pada malam ini pada juzuk yang keempat, surah yang ketiga, ayat 113 sehinggalah ayat 117, yang masih lagi menceritakan tentang sebahagian daripada ahli kitab yang berlainan dengan ahli kitab yang terkena dengan kezaliman, permusuhan, dendam, kesumat kepada umat Islam. Di sana ada sebahagian kelompok dan kumpulan yang beriman. Dan Allah menceritakan bagaimana watak dan sifat mereka dan bagaimana balasan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana sia-sianya harta benda, anak pinak orang-orang kafir, tidak memberi manfaat kepada mereka pada hari akhirat kelak, bahkan menambahkan azab seksa mereka menjadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat kelak. Bila Allah Ta'ala berfirman, laisu sawa'a, yakni tidak sama di kalangan ahli kitab itu.
Kalau sebelum ini kita menyebut tentang sebahagian besar ahli kitab itu fasik. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Allah, nescaya itu lebih baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Ya, ada sebahagian yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Kalau semalam kita telah jelaskan bagaimana kefasikan mereka, mereka tetap akan kalah hina kepada umat Islam. Maka kali ini, sebagaimana kebiasaan ayat Al-Quran, bila dia menyebut golongan fasik, dia akan menyebut golongan yang beriman. Maka Allah Ta'ala menyatakan, tidak sama sebahagian mereka itu juga ahli kitab. Ummatun, satu umat, satu kelompok, satu kumpulan. Qa'imatun, yang sentiasa berdiri malam, yakni mengerjakan solat. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di sepanjang malam. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud kepada Allah. Yakni dalam keadaan mereka solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 113 yang kita bacakan ini, Ibn Abbas meriwayatkan, apabila sekumpulan ahli kitab masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'nah atau Sa'iyah, Asi bin Sa'nah, Asad bin Ubaid, ini sebahagian yang beriman. Bila kelompok-kelompok ini beriman, lalu orang-orang Yahudi berkata, ma amana bi Muhammadin wattaba'ahu illa syiraruna. Walau kanu khiyarana ma taraku dina abaihim wa dhahabu ila ghairihi. Kata sebahagian ahli kitab, bila mendapat tahu sebahagian mereka masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam tadi, seperti sahabat yang bernama Sa'labah bin Sa'nah, seperti sahabat yang bernama Asid bin Sa'nah dan Asad bin Ubaid, dan ramai lagi di kalangan ahli kitab. Orang setengah ulama menyatakan tak sampai 12 orang yang masuk Islam. Tapi walaupun begitu masih ramai. Artinya ramai jugalah yang masuk Islam. Maka orang-orang Yahudi bercakap tentang mereka, kalaulah orang ni baik, nescaya mereka tak akan tinggalkan agama kita dan masuk agama lain. Maka Allah turunkan ayat ini. Laisu sawa'a, mereka tak macam kamu katakan. Mereka tak sama macam kamu katakan. Mereka ialah orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara kemuliaan dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut sifat mereka. Pertama, yatluna ayatillah, mereka membaca ayat Allah. Dan ini bukan sekadar sifat. Ini bila Allah tak nak beritahu ahli kitab yang meninggalkan kesesatan mereka selama ini untuk memeluk Islam, dan mereka tahu apa patut dibuat. Seolah-olah nak ajar kita semua orang beriman. Bila mana kita benar iman pada Allah, perkara yang pertama yang kita kena lakukan ialah yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Yakni memahami ayat-ayat Allah. Kalau tidak, bagaimana kita nak kuatkan iman kita? Kalau tidak, bagaimana kita nak mantapkan iman kita? Bila mana kita meninggalkan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, untuk dibaca dan ditadabbur, maka iman kita ini seperti ada lompang dia. Ada kekurangannya, ada kecacatannya, dan ada keaibannya. Maka Allah nak tunjuk, lihat, bila seorang itu beriman, tawajuh dia, fokus dia terus pada membaca ayat-ayat Allah. Kan itu tuan-tuan sekalian, kita orang beriman yang Allah dah pilih daripada keturunan. Maka kita juga perlu melihat tentang bagaimana membina kepribadian iman ini. Sebab itu kita kena tadabbur Al-Quran, kena baca Al-Quran, kena berusaha mempelajari tafsir Al-Quran,
Biar seringkas mana pun belajar. Biar kita katakan sebanyak mana pun waktu dan tempoh kita berusaha untuk belajar. Kan ini sifat orang nak baiki iman. Allah menyebut lagi ana al-lail. Perkataan ana al-lail memberi maksud ialah pada waktu-waktunya, ai fi saatihi, yakni pada waktu-waktu kehidupannya, khususnya pada waktu malam. Artinya kita ada saat, ana artinya waktu-waktu. Jadi waktu malam tuan-tuan ambillah maghrib dengan isyak, ambillah lepas isyak, ambillah sebelum tidur, ambillah selepas bangun dari tidur, sebelum subuh. Maka membaca ayat-ayat Allah pada tempoh dan waktu ini banyak kelebihan dan kemuliaan. Kerana apa? Bila kita baca ayat-ayat Allah di waktu malam, ia lebih memberikan kepada kita fokus dan menjauhkan kita daripada gangguan kesibukan siang hari. Biasa tuan-tuan siang ni sibuk. Maka bila malam kita dah lapang, duduk rumah, kerja pun dah siap, dah balik kerja, makan sudah, minum sudah, anak-anak pun Masya Allah dah disiapkan. Maka ia waktu sesuai untuk kita membaca ayat-ayat Allah dan tadabbur. Umpama kita peruntukkan waktu maghrib isyak ini untuk tadabbur Al-Quran. Ini langkah yang paling baik. Sebagaimana Allah puji ahli kitab. Bagaimana ahli kitab memulakan langkah keimanan mereka? Membaca ayat Allah. Mengambil waktu-waktu malamnya. Wahum yasjudun. Dalam keadaan mereka sentiasa menjaga solat. Perkataan yasjudun ay yusallun. Yani mereka menjaga solat. Kemudian Allah Ta'ala memuji lagi mereka. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka benar-benar beriman dengan Allah. Kita dah telah jelaskan malam semalam tentang bagaimana keimanan Allah dengan sebenar. Tidak ragu-ragu, tidak ada perasaan ragu-ragu. Sentiasa yakin dan bertawakal kepada Allah. Sentiasa melihat kesempurnaan Allah dalam hidup kita. Menerima segala takdirnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Tuan-tuan, kenapa kita perlu melihat hari akhirat? Supaya hidup ini jangan kecewa. Siapa yang tidak beriman pada hari akhirat, hidupnya penuh dengan kekecewaan dan putus asa. Terutamanya tuan-tuan dalam keadaan pandemik wabak sebegini, lagilah mereka cepat putus asa sebab mereka cuma ada pilihan hidup kat dunia. Tiba-tiba dunia tak macam mereka nak. Penuh dengan penyakit, penuh dengan wabak, penuh dengan undang-undang dan peraturan yang menyekat kebebasan mereka. Akhirnya mereka pun putus asa. Ada yang bunuh diri dan sebagainya. Tetapi orang beriman, walaupun sekalipun dunia ini dipenuhi dengan segala macam perkara yang buruk, mereka tak pernah putus asa kerana mereka beriman pada hari akhirat. Sebab itu Islam kita mengubah cara kita berfikir tentang dunia ini. Dan Allah menyebut bagaimana kelompok ahli kitab, perubahan yang berlaku pada mereka. Supaya perubahan ini juga berlaku pada kita. Kerana orang beriman pada sahabat, yang di kalangan mereka yang asalnya musyrik, penyembah berhala, juga perubahan mereka pada membaca ayat Allah, menjaga solat, beriman pada Allah dengan sebenar dan beriman pada hari akhirat. Sama juga ahli kitab. Seakan ahli kitab kan dia memang beriman dengan hari akhirat. Benar. Asasnya ahli kitab ini juga beriman pada hari akhirat. Namun kerana penyelewengan kitab menyebabkan rasa keinginan beriman kepada hari akhirat itu seperti hilang kemanisannya. Memang orang kafir, sebahagian ahli kitab Kristen Yahudi, mereka percaya hereafter, hari akhirat. Tapi kerana lazatnya hidup kat dunia, hilang kemanisan akhirat. Sehingga mereka tetap memperjuangkan dunia dan melebihkan, mengutamakan dunia. Orang beriman, mereka merasakan kelazatan akhirat. Mereka merasakan kemanisan akhirat. Kemanisan itu datang daripada keimanan yang sebenar. Maka Allah sebut lagi sifat ahli kitab yang berubah ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mula menyuruh yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah perkara yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat. Dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan sifat orang beriman. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah di kalangan umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab kamu menyuruhkan perkara yang baik, mencegah perkara mungkar dan kamu beriman pada Allah.
Kali ini Allah puji ahli kitab yang beriman ini dengan menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar dan bersegera dalam kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Baik, kenapa tidak lagi disebut sebagaimana sebelum ini? Disebut imannya. Kan telah disebut daripada awal lagi, yu'minuna billah, mereka beriman pada Allah. Kenapa ahli kitab perlu disebut dahulu mereka beriman pada Allah pada permulaan? Kerana mereka baru benar-benar beriman pada Allah. Berbanding sebelum ini, kerana mengubah kitab, kerana meminda kitab, mereka hanya mendakwa, tidak sebenar-benar. Tapi bila ahli kitab ini insaf, memeluk Islam sebagaimana kisah Abdullah bin Salam, sebagaimana kita ceritakan tentang Sa'labah bin Sa'na, Usaid, Asid bin Sa'na, Asad bin Ubaid dan lain-lainnya, maka perubahan keimanan tadi mendorong mereka untuk benar-benar mengubah diri mereka. Wa ulaika minas salihin, dan merekalah orang-orang yang soleh, yakni mereka tergolong daripada orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Maka Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat mereka tadi yang menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan yang selama ini mereka lakukan. Maka bila Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan salihin, ini kemuncak pujian Allah pada mereka. Sebab itu tuan-tuan, bila kita menyebut perkataan soleh, soleh ni darjat tinggi. Kan itu kita lihat dalam suratul Anbiya, di antara doa-doa para nabi ialah di antara doa para nabi dan di antara kemuliaan para nabi, Allah menyebut dalam Quran, wa adkhalnahum fi rahmatina innahu minas salihin, dan kami jadikan nabi-nabi itu, yakni Ismail, Idris, Zulkifli dan lain-lainnya, berada dalam rahmat kami dan mereka itu orang-orang soleh. Dan ayat yang lain, doa Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman doa apa tuan-tuan sekalian? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu menjadi hamba-hamba yang soleh. Bila sebut perkataan soleh ini adalah kemuncak pujian Allah kepada orang-orang beriman. Apa maksud solihin? Ialah orang-orang yang sentiasa inginkan kebaikan, melakukan kebaikan. Orang solihin ini tuan-tuan, pertama dia sentiasa inginkan kebaikan. Dan yang kedua sentiasa melakukan kebaikan. Dia suka kebaikan, dia sebarkan kebaikan. Maka bila kita menjadi orang-orang solihin, lawan pada solihin itu tuan-tuan, mufsidi, yang suka buat kerosakan. Kan itu kita berdoa, bila kita menyebut tawaffani musliman, antara doa Nabi Allah Yusuf AS. Bila Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Jadi soleh ini kemuncak tertinggi. Kan itu kita doa biar kita menjadi kalangan orang yang soleh. Orang yang saya katakan tadi sukakan kebaikan dan melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Maka ini soleh. Benar-benar soleh. Kali itu bila Nabi menyebut dalam hadis, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh mendoakan kepada kedua ibu bapanya, sehingga menjadikan ibu bapa tadi mendapat pahala yang berterusan sampailah kematian anaknya. Kenapa? Kerana anak ini soleh. Dan kita juga tuan-tuan nak, bukan sekadar kita nak soleh, nak melahirkan zuriat-zuriat yang solihin, zuriat-zuriat yang solihah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. Apa sahaja kebaikan yang mereka buat, maka tidak akan ditolak kebaikannya, bahkan digandakan. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Baik, ahli kitab tuan-tuan, bila dimasuk Islam dia dapat pahala berganda. Kerana yang pertama, keimanannya dahulu waktu dia berada dalam agama ahli kitab. Yang kedua, dia memilih Islam pula, dia dapat lagi pahalanya. Maka itu Allah Ta'ala menyebut, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Yang dulu-dulu mereka buat baik juga dikira. Yang dulu-dulu mereka buat baik dikira, ya dikira. Artinya ahli kitab bila mereka memeluk Islam, kebaikan-kebaikan dulu juga dikira pahala. Sebagai suatu apa? Kemuliaan dia. Dan Allah Ta'ala mengetahui tentang siapakah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut perkataan muttaqin.
Kerana orang-orang muttaqin ialah orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikannya. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang puasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Yang ini ibadat puasa tadi menjadikan kamu istiqamah dalam kebaikan. Ini muttaqin. Orang muttaqin ini sentiasa istiqamah. Kalau orang tu tak istiqamah dalam kebaikan, ketaatan pada Allah, kita tak panggil muttaqin. Ini orang campur adukkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Ta'ala sesudah memuji ahli kitab yang beriman kepada Allah, yang mereka ini sama sekali berlainan daripada ahli kitab yang kufur, yang fasik. Kalau sebelum ini kita cerita ahli kitab yang fasikun, ini ahli kitab yang salihin, yang soleh, yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menyebut, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Baik, selepas sebut ahli kitab yang beriman, yang kufur, Allah dahulukan sebut orang kufur, kemudian sebut yang beriman. Kemudian Allah pada ayat yang 116 menyebut secara umum orang kafir. Pembicaraan tentang ahli kitab, permusuhan mereka, pecahan mereka, yang beriman, yang banyak yang kufur, sifat-sifat mereka Allah dah jelaskan. Maka Allah jelaskan pula tentang bagaimana keadaan kesudahan semua orang kafir. Semua orang kafir ni tuan-tuan termasuklah Yahudinya, Kristiannya, munafiknya, penyembah berhalanya. Kerana semua mereka ini punya sifat yang sama. Wa imam mereka ini Kristian, ataupun mereka ini Yahudi, atau mereka ini musyrikun, penyembah berhala, atau mereka ini munafikun, mereka ada sifat sama. Apa sifat mereka tuan-tuan sekalian? Berbangga dengan harta benda dan anak pinak. Dan menyangka harta benda dan anak pinak memberi manfaat kepada mereka benar-benar. Menyangka bahawa harta benda dan anak pinak menyelesaikan masalah mereka, benteng kepada mereka. Allah Ta'ala menunjuk, menzahirkan bagaimana silapnya mereka, ralatnya mereka, betapa mereka terpesong daripada kefahaman mereka. Allah kata apa? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yang membentuk semua kelompok yang kita sebutkan tadi, lam tughniya anhum, tidak sekali-kali memberi manfaat, membantu, menolong atau mencatatkan pahala kepada mereka, amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, atau anak-anak mereka, minallahi syai'a, daripada Allah sesuatu pun. Apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian? Kita dah sebut sifat mereka orang kafir, tak kiralah agama apa, perangai sama, mereka cinta harta, sayang sangat harta, dan mereka cintakan anak-anak mereka dengan melampau, sehingga mereka menyangka inilah yang akan menyelamatkan, membebaskan mereka daripada azab dan sebagainya. Sedangkan kita dalam Islam bahawa semua benda ini adalah perkara yang menjadi amanah untuk kita mentaati Allah. Perkara-perkara tersebut, anak-anak, harta benda, bukan matlamat. Ia datang sebagai amanah. Tetapi orang kafir jadikan harta benda itu matlamat. Sebab itu mereka boleh pindah agama. Kerana itu mereka boleh ikut agama secara selang-seli, hari tu, hari ni, secara sebulan sekali, setahun sekali, waktu ada tukus, atau kita sebut waktu ada upacara-upacara tertentu, bukan dalam kehidupan. Sedangkan orang Islam, mereka ini beragama secara kehidupan. Inna dina indallahi al-Islam, bahawa cari hidup yang diredai oleh Allah, cari hidup Islam. Din bukan maksud agama yang ditafsirkan sebagai religion dengan maksud tukus semua ayyanah, upacara tertentu, waktu tertentu. Din dalam Islam memberi maksud kehidupan, manhajul hayah. Itu cara kita hidup, makan, minum, tidur, baring, membeli, menjual, kahwin, berkahwin, bercerai, semuanya mengikut din agama Allah. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, kita ada semua. Hukum ekonomi kita ada, hukum kekeluargaan kita ada, hukum jihad kita ada, hukum yang berkait dengan ibadat kita ada. Mana ada satu benda yang tak ada hukum? Kita nak perang pun ada hukum jihad, kitabul jihad. Kita nak bagi harta pun dia ada kitabul faraid, bab saka. Kita nak berkahwin pun dia ada kitab ahwal syaksiyah atau kitabul nikah. Dalam bab menjaga anak pun kita ada kitabul hadanah. Dalam bab memajukan tanah-tanah yang terbiar, kita panggil ihyatul mauta atau ihyatul amwat.
menghidupkan tanah-tanah mati, peneroka-peneroka. Dan dalam semua benda kita ada hukum akad. Sebab Islam ialah cara hidup. Baik orang kafir menjadikan harta benda sebagai matlamat. Maka Allah menyatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingatlah pada hari tidak ada sesuatu pun yang beri manfaat melainkan amal soleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada beri manfaat harta benda dan anak pinak melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, ini hati yang penuh keimanan pada Allah, hati yang penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menempelak orang kafir semuanya. Sesungguhnya orang kafir, harta benda mereka, anak pinak mereka tidak akan dapat membela mereka di hadapan Allah. Wa ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka. Contoh Allah menyebut secara sarahah, jelas, orang kafir dalam neraka. Sebab tu orang Islam tak boleh teragak-ragak untuk kata orang kafir dalam neraka. Sebab Allah dah sebut secara jelas. Tak kot Ustaz, orang kafir pun boleh masuk syurga kot. Syurga tu siapa punya? Allah punya. Dan Allah telah mengisyarkan orang kafir tak boleh masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, benda inilah yang menjadikan kita berprinsip. Seorang bila mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya dalam neraka. Kita tak ada kata mungkin sebab dia buat baik Ustaz, dia masuk syurga. Maka kita telah mendustakan ayat Allah. Allah sendiri yang menyebut, wa ulaika ashabun nar. Mereka yang kafir, yang mati kafir, bukan sekadar semua benda yang diusahakan tidak beri manfaat pada mereka, mereka dalam neraka. Pertama, menafikan manfaat dengan apa yang mereka miliki, yang mereka banggakan. Apa dia? Harta benda, anak pinak. Yang kedua, menyebut bahawa mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Mereka dalam api neraka khalidun, kekal. Ayat ini jelas. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan orang kafir, mereka kekal dalam neraka. Dia tak macam orang Islam, kalaupun dia buat dosa, mereka tak kekal dalam neraka. Bahkan Allah menyebut, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir bercita-cita kalaulah mereka Islam je dah okey. Kisahnya, bila mana mereka berada dalam neraka, mereka lihat orang Islam pun ada. Lalu mereka kata, macam sama je kita ni. Kau kata kau Islam, kau ada kelebihan. Kenapa masuk neraka sama? Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, dikeluarkan semua orang yang ada iman. Walaupun sebesar biji sawi atau lebih kecil pada itu keluar. Lalu orang kafir berputus asa melihat orang Islam mula keluar dari neraka. Lalu mereka berkata, dan Allah rakamkan perkataan mereka, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalaulah dahulu kami kat dunia Islam saja pun dah okey. Supaya mereka akhirnya keluar juga. Untuk menunjukkan orang kafir kekal dalam neraka. Kemudian Allah menyebut, mathalu ma yunfikuna fil hazihil hayati dunya. Bandingan harta-harta yang mereka belanjakan pada kehidupan dunia ini. Kama salirihim fiha sirrun. Seumpama angin sejuk. Tuan-tuan, angin sejuk, angin musim sejuk, dia tidak akan memberi manfaat kepada tanaman. Tetapi dia akan merosakkan tanaman. Asabat harsa qaumin, yang menimpa ladang-ladang satu kaum, zalamu anfusahum, yang telah menzalimi diri mereka. Zalim kerana apa? Zalim kerana kufur, zalim kerana maksiat. Fa'ahlakat, lalu membinasakannya. Allah memberi satu tashbih, satu gambaran. Harta benda tu dan anak pinak mereka itu, dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia mereka, walaupun mereka namakan itu kebaikan, dengan kata amalnya, dengan mereka menafkahkan harta atau sebagainya, kesemuanya itu bagaikan perumpamaan yang mereka menjangkakan akan memberi manfaat dan kekal lama. Tanaman mereka yang subur tadi tiba-tiba dibadai dengan angin sejuk, lalu menghancurkannya, merosakkannya. Walakin wama zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yazlimun, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik persoalan kufur dan persoalan iman, Allah Ta'ala berikan akal kepada manusia. Allah Ta'ala berikan pilihan kepada manusia. Allah jadikan mereka punya ilmu. Tetapi mereka tidak menggunakan untuk membanding-banding, untuk mencari kebenaran. Aneh. Mereka boleh cari banyak hal lain dalam urusan dunia mereka.
Dengan akal mereka membina teknologi, dengan akal mereka buat kajian itu dan ini. Tetapi kenapa akal mereka tidak jumpa Allah sedangkan itu sejelas-jelas perkara? Ni benda-benda kecil pun mereka boleh jumpa ni. Makhluk yang berada dalam air, serangga yang berada dalam air. Ni hasyarat, serangga yang berada antara langit dan bumi, serangga yang berada di bulan. Mereka buat kajian. Habis masa mereka mengkaji. Mereka buat R&D yang luar biasa, tapi dalam bab ketuhanan tak jumpa. Engineering bijak, architecture bijak, teknologi IT-nya bijak. Semua benda mereka bijak. Mereka lead dalam semua ciptaan. Mereka yang buat Facebook, mereka yang buat telefon, mereka yang buat semua, kita kata broadcasting yang hebat, senjata yang canggih manggih. Tapi bila hal ketuhanan, nampak sangat mereka cuai dan lalai. Itulah kezaliman yang paling teruk. Dan kalau benda yang asas keimanan mereka tak peduli, duk sibuk buat benda-benda lain yang akhirnya tidak akan berguna lagi, maka mana cerdiknya orang ni? Mana bijak orang ni? Yang asas, yang utama tak peduli. Cari Tuhan. Sedangkan mencari Allah itu perkara yang paling mudah sekali. Kerana Allah zahir pada semua perkara. Semua perkara menunjukkan adanya Allah. Semua perkara menunjukkan kebesaran Allah. Semua perkara menunjukkan kesempurnaan Allah. Semua perkara menunjukkan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada diri mereka Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak tengok ke? Ada Tuhan dalam diri kamu. Yakni ada kebesaran Allah pada diri kamu. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di setiap pelusuk ufuk. Hatta yatabayyana. Sehingga jelas bahawa Allah itu yang sebenar. Tapi yang lain cerdik-cerdik, lepas tu sembuh berhala. Duk cerdik-cerdik, semua batu, semua besi, semua kayu. Nampak macam bijak cerdik, tiba-tiba kata Tuhan ada anak, Tuhan ada bini. Nampak bijak cerdik, tiba-tiba mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sedangkan pengetahuan untuk mengenali Allah itu cukup basic dan cukup simple. Kerana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan kita dengan benda yang susah. Mengenali Allah bukan benda yang susah. Mencari Allah bukan benda yang susah. Kerana kita mencari Allah dengan segala tanda-tandanya. Dengan segala ciptaan-ciptaannya. Tuan-tuan, dengan sains kita, kalau nak pergi Kuala Lumpur, mudah cari. Dengan Waze, dengan signboard, dengan bangunan. Tahu, ni Kuala Lumpur. Kenapa kita tahu? Waze lagi, signboard lagi apa benda? Bangunan-bangunan. Allah lebih jelas pada tu. Bahkan, Nabi menyatakan, asal manusia dijadikan berfitrah beragama. Untuk mengenali Allah. Mengetahui Allah itu yang menciptakannya. Yang mengatur perjalanan hidupnya, mentakdirkannya, memberi makan dan minum kepadanya, menghidupkan dan mematikannya, dan kepadanya akan dikembalikan. Allah tunjuk banyak ayat-ayat kebesaran Allah. Akhirnya ramai manusia gagal. Maka Allah menyebut kegagalan secara umum. Kalau sebelumnya Allah menyebut kegagalan ahli kitab, maka kali ini Allah menyebut orang kafir secara umum gagal. Gagal mengenali Allah, gagal mencari Allah, maka merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah. Kerana Allah telah memberikan mereka cukup panca indera, akal fikiran, bukan contoh-contoh yang boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Ayat Al-Quran yang kekal sampai hari kiamat. Kenapa Al-Quran Allah kekalkan sampai hari kiamat? Supaya menjadi hujah pada manusia yang mencari kebenaran. Dan Al-Quran ini pula Allah pelihara daripada diubah, dipindah, ditokok tambah, supaya manusia tak ada lagi alasan. Bahkan Allah menjadikan Al-Quran ini mudah diterjemahkan. Dalam bahasa Inggeris ada, Cina ada, Tamil ada, India ada, Melayu ada. Dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Turki, semua bahasa ada. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dijadikan peringatan. Tidak adakah orang nak berfikir? Fahal min muddakir, tak nak fikir ke? Al-Quran bahasa Perancis ada, Al-Quran bahasa Inggeris ada, bahasa Itali ada, bahasa Belanda ada. Bahasa apa yang tak ada tuan-tuan Al-Quran? Bahasa Mongolia pun ada. Tetapi manusia, oleh kerana mereka duk sibuk cintakan dunia,
Ya, kerana kita dah sebut tadi, orang kafir umumnya cuma cinta harta dan cinta anak-anak. Tu je dia fikir. Siang malam pagi petang tu. Dia menyangka yang tu beri manfaat. Allah kata tidak. Dan mereka juga mendakwa bahawa dengan setiap kebaikan tertentu mereka juga dapat kebaikan. Allah kata tidak. Bukan kebaikanmu seperti tanaman yang dihancurkan oleh angin sejuk. Habis. Kamu rasa macam okey, angin tu pun nyaman. Rupanya merosakkan tanaman kamu. Pengharapan kamu, cita-cita kamu. Ini amaran Allah Ta'ala. Dan ini penjelasan yang cukup jelas bahawa orang kafir tempatnya dalam neraka. Maka kita kena tahu, itulah akidah kita. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang beriman yang sebenar, yang Allah sifatkan dengan sifat membaca kitab, membaca Al-Quran, sentiasa mendirikan solat, sentiasa menyuruh perkara yang baik, mencegah perkara yang mungkar, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang telah disifatkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang salihin, yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.